Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazani Hanis binti Muhammad. Saya bersama rakan-rakan saya iaitu Amir Mursyid dan juga Nazatul Ainina akan membentangkan data-data analisis kajian kami. Tajuk kajian kami adalah reaksi penerimaan warga Pagoh terhadap SOP PKP 2.0 dan keberkesanan pelaksanaan SOP PKP 2.0. Kami mempunyai 3 objektif utama iaitu mengenal pasti reaksi penerimaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dalam kalangan warga Pagoh. Seterusnya, menganalisis hubungan antara reaksi penerimaan dan keberkesanan pelaksanaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dalam kalangan warga Pagoh. Dan yang ketiga, mengukur keberkesanan pelaksanaan SOP PKP 2.0 dan norma baharu dalam kalangan warga Pagoh. Persoalan kajian kami, apakah reaksi penerimaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dalam kalangan warga Pagoh? Apakah hubungan antara reaksi penerimaan dan keberkesanan pelaksanaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dalam kalangan warga Pagoh? Dan yang terakhir, sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan SOP PKP 2.0 dan norma baharu dalam kalangan warga Pagoh? Dalam kajian ini, kami menggunakan teori interaksionisme, iaitu teori ini kami jadikan sebagai landasan dalam membincangkan analisis kajian kami. Teori ini mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut kemahuan masing-masing dalam masyarakat, terutamanya ketika penularan isu pandemik COVID-19. Antara prinsip asas teori interaksionisme iaitu manusia mempunyai keupayaan untuk menjangkakan kesan tindakan, membuat penilaian baik dan buruk serta menentukan tindakan yang sesuai. Baiklah, untuk kerangka kajian kami iaitu terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama adalah responden. Responden kami target adalah warga Pagoh dan populasi warga Pagoh, dan saiz sampel juga adalah 30 orang warga Pagoh. Untuk kerangka kajian kami, pemboleh ubah tidak bersandar atau IV adalah reaksi penerimaan warga Pagoh terhadap SOP PKP 2.0. Manakala pemboleh ubah bersandar atau DV adalah keberkesanan pelaksanaan SOP PKP 2.0. Pada objektif pertama kami menganalisis menggunakan analisis deskriptif menggunakan software SPSS, dan jenis data skala pengukuran adalah interval, iaitu menggunakan skala Likert. Objektif kedua kami menganalisis menggunakan analisis inferensi dan menggunakan software SPSS, iaitu Pearson Product Moment Correlation. Dan jenis data skala pengukuran adalah interval. Yang terakhir adalah kami menganalisis menggunakan analisis tematik, iaitu perbincangan, dan software yang kami gunakan adalah Atlas TI ataupun Microsoft Word. Seterusnya saya serahkan kepada Amir Mursyid. Seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang responden dalam kajian kualitatif. Jadi dalam kajian ini kami telah menemu ramah 3 orang responden untuk dijadikan sebagai sumber maklumat dalam kajian ini. Jadi responden yang pertama ialah seorang pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Kampus Pagoh, dan beliau masih lagi belum bekerja. 2 orang lagi pula merupakan warga Pancur. Beliau berdua merupakan peniaga di kampung dan membuka kedai sendiri. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dapatan kajian kualitatif. Jadi menurut responden ini, apabila telah ditemu ramah, mereka mengatakan bahawa mereka hanyalah menurut arahan yang telah dikeluarkan
oleh pihak-pihak yang terlibat seperti KKM, MKN dan sebagainya. Mereka bersetuju bahawa SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak ini mampu mencegah COVID-19 sekiranya diikut dengan betul dan selamat. Seterusnya kita pergi pula kepada faktor. Apabila ditanyakan tentang soalan mengapa mereka mematuhi SOP ini, kebanyakan daripada mereka berkata bahawa mereka mengikut SOP atas rasa tanggungjawab. Mereka berasa bahawa mereka bertanggungjawab terhadap orang yang tersayang ataupun keluarga mereka. Jadi dengan menunjukkan rasa tanggungjawab ini, mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai topeng muka apabila keluar, mandi dan juga membasuh tangan menggunakan sabun. Seterusnya, cara meningkatkan keberkesanan. Jadi responden mengatakan bahawa menguatkuasakan tindakan undang-undang yang lebih ketat agar pihak orang ramai tidak bertindak sesuka hati melanggar SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga berkata pihak yang terlibat seperti KKM menyebarkan info dengan lebih telus dan benar dalam semua fakta yang dikeluarkan agar orang ramai berasa selamat untuk mematuhi arahan-arahan yang telah diikutkan, yang telah ditetapkan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang responden dalam kajian kuantitatif. Seramai 30 orang responden telah dipilih. 12 orang daripadanya ialah lelaki, manakala 18 orang merupakan wanita. Status pula, 6 orang daripada mereka merupakan pelajar, 2 orang tidak bekerja, 10 orang bekerja sendiri manakala 12 orang lagi bekerja tetap. Sebanyak 29% tidak mempunyai sumber pendapatan manakala 12.9% mempunyai pendapatan sebanyak RM600 hingga RM900 sebulan. 16.1% mempunyai pendapatan sebanyak RM1,000 hingga RM1,500 dan RM1,600 hingga RM2,000. 22.6% pula mempunyai pendapatan sebanyak RM2,100 hingga RM3,000 ke atas. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Persilakan. Terima kasih kepada Amir Mursyid. Saya Nazatul Aina binti Abdul Latif yang akan menyambung pembentangan dapatan kuantitatif. Latar belakang responden. Seterusnya, beralih kepada soalan yang diajukan dalam borang soal selidik mengenai reaksi masyarakat tentang pelaksanaan SOP PKP 2.0 dalam kalangan warga Paguh. Bagi soalan 1 iaitu, adakah anda tahu tentang SOP PKP 2.0? Rata-rata menjawab sangat setuju dan tiada yang menjawab selain daripada itu, yang memberi makna mereka cakna tentang pelaksanaan SOP PKP oleh pihak kerajaan. Soalan kedua, adakah anda mengikuti SOP yang telah ditetapkan? Rata-rata responden menjawab sangat setuju dan juga setuju, yang memberi makna mereka akur dan patuh terhadap pelaksanaan SOP PKP ini. Beralih kepada kesan pelaksanaan SOP PKP 2.0 dalam kalangan warga Paguh. Soalan pertama yang terdapat dalam borang soal selidik adalah, adakah aktiviti pekerjaan anda terjejas? Terdapat 18 orang responden bersetuju dengan soalan ini. 18 orang responden ini merupakan hasil tambah jumlah responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Ini memberi makna bahawa aktiviti pekerjaan mereka terjejas masa PKP ini dilaksanakan, manakala yang lain menjawab tidak setuju dan sederhana. Mungkin disebabkan aktiviti pekerjaan mereka masih boleh dilakukan seperti biasa. Soalan seterusnya, adakah anda berfikir waktu operasi perkhidmatan menjadi terhad? Seramai 28 orang responden bersetuju dengan soalan ini, yang membawa maksud bahawa benar semasa pelaksanaan SOP PKP ini, waktu operasi menjadi terhad.
Manakala yang lain menjawab sederhana setuju, mungkin disebabkan sesetengah premis perniagaan beroperasi seperti biasa. Soalan lain yang ditanyakan dalam borang soal Sweden ini adalah seperti, adakah harga barangan di tempat anda meningkat? Seramai 27 orang responden bersetuju, manakala hanya satu orang sahaja yang tidak setuju. Hasil perbincangan mendapati jelaslah bahawa pelaksanaan SOP PKP 2.0 menjejaskan warga Pagoh dari segi ekonomi. Jumlah pendapatan yang diperoleh oleh penduduk mungkin semakin berkurangan disebabkan oleh faktor seperti diberhentikan kerja, kenaikan harga barangan dan jumlah tanggungan yang ramai semasa PKP dilaksanakan. Walaupun begitu, mereka masih akur terhadap pelaksanaan tersebut. Kesimpulannya, kita perlulah berikan kerjasama yang sewajarnya bagi mengekang penularan COVID-19 dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Semua lapisan masyarakat terkesan dengan pelaksanaan PKP dari sudut ekonomi dan kesihatan. Namun, tiada jalan singkat bagi mengekang penularan ini tanpa bantuan semua warga Pagoh dan seluruh rakyat Malaysia. Rezeki berupa wang ringgit boleh dicari di mana-mana. Namun, kesihatan amat penting dan dengan mengamalkan norma baharu dan mematuhi SOP, kita mampu memastikan orang yang kita sayang sentiasa dalam keadaan yang sihat. Implikasi kajian. Implikasi kajian yang diperoleh melalui kajian ini adalah reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan SOP PKP 2.0 dan kesan pelaksanaan SOP PKP 2.0 dalam kalangan warga Pagoh. Kejayaan pihak kerajaan menjalankan SOP PKP adalah bergantung pada reaksi masyarakat. Terdapat pelbagai kesan yang dihadapi oleh warga Pagoh terhadap pelaksanaan SOP PKP 2.0 terutama dari sudut ekonomi. Cadangan kajian lanjutan. Diharapkan pengkaji seterusnya dapat menjalankan kajian ini dengan menggunakan kaedah analisis tematik bagi mendapatkan sampel yang lebih besar meliputi beberapa orang rakyat Malaysia bagi setiap negeri untuk memastikan impak yang lebih luas serta merangsangkan dapat dicapai dalam ilmu bidang ini. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.